Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ustazah ucapkan selamat pagi kepada semua anak murid Ustazah yang mendengar video penerangan kali ini. Hari ini kita akan masuk tajuk yang baru selepas kita selesai tajuk fiqh pada sesi PDPR sebelum ini. Okey, untuk tajuk kali ini kita akan belajar tajuk bidang sirah, iaitu sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada yang tak tahu apa maksud sirah. Sirah maksudnya sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, di sini bidang sirah. Hari ini Ustazah saja tukar gaya sikit. Kita review buku teks hari ini. So maksudnya apa yang kita akan belajar hari ini, kita akan sentuh dalam buku teks. Jadi untuk anak-anak pelajar Ustazah yang kurang mahir membaca jawi, Ustazah dah siapkan nota dah di tepi ni. Okey, ini adalah nota untuk tulisan Rumi. Jadi jangan risau. Ya, nanti kita akan go through satu-satu. Jadi ingin Ustazah tekankan di sini, semasa mendengar penerangan Ustazah, tolong semak buku teks. Masa dengar, buka buku teks di depan kamu. Kemudian apa saja perkataan jawi yang Ustazah sebut, kamu catatkan tulisan ruminya di atas pada buku teks. Ya, okey? Okey. Jadi Ustazah teruskan. Seperti mana yang Ustazah cakap tadi, kita akan gunakan halaman buku teks sepenuhnya hari ini. Jadi, anak-anak pelajar Ustazah yang tak mahir membaca jawi, jangan risau sebab Ustazah dah siapkan nota rumi di tepi. Tu nota rumi Ustazah. Ya, okey. Mari kita pergi satu persatu. Okey, hari ini kita akan belajar bidang sirah. Ustazah ulang lagi sekali tadi ya. Kita akan belajar bidang sirah hari ini. Okey, ni mana kita nak tengok kita tengah belajar bidang apa dalam buku teks di sini. Dalam buku teks dia dah tulis dekat setiap page tu, dah ada label, kita kena baca saja. Okey, di sini Ustazah besarkan sikit. Bidang sirah dan tamadun Islam. Bidang sirah dan tamadun Islam. Okey, mari kita tengok tajuk. Kepimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Okey anak-anak kelas, hari ini kita akan belajar tajuk kepimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Okey, jadi secara ringkasnya kita akan sentuh tentang apakah yang hebatnya dalam kepimpinan Rasulullah di Madinah ni. Seperti mana yang kita tahu, Madinah merupakan negara Islam yang pertama di dunia. Madinah. Okey, Madinah ialah negara Islam pertama di dunia dan negara yang paling hebat, ditadbir oleh generasi yang dikenali sebagai generasi Rabbani. Dan generasi Rabbani pada negara yang ada pada negara Madinah ni tidak wujud lagi selepas tidak ada lagi kerajaan Islam Madinah. Generasi Rabbani hanya ditemui dalam tamadun Islam yang diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Khulafa ar-Rasyidin. Okey. Mari kita tengok sekali lagi. Kita go through sekali lagi. Okey. Kalau untuk buku teks di sini, nombor-nombor yang begini dipanggil subtopik ataupun subtajuk. Jadi, apa saja subtajuk di bawah tajuk besar akan dinomborkan macam ni. Okey. Lepas tu, ada isi penting yang kamu kena baca. Ini adalah isi penting pembelajaran di bawah setiap subtajuk. Okey, lepas tu satu lagi dalam buku teks ada ruangan spektrum ilmu. Okey, yang ini kamu kena baca dan kena tahu untuk pengetahuan tambahan selain daripada isi yang kita sentuh. Apapun kelas, Ustazah nak sebut juga di sini, untuk spektrum ilmu kita akan buat sesi khas nanti. Jadi untuk video kali ini kita hanya akan fokus kepada isi subtajuk sahaja. Ya, isi subtajuk sahaja. Ini subtajuk. Ini isi. Ya, ini isi. Okey, kita tengok halaman seterusnya. Okey, halaman pertama pada 167.
Halaman kedua kita pergi 168. Nampak? 5.61 masih guna nombor 5.61 adalah subtajuk adalah subtajuk, kemudian isi, kemudian spektrum ilmu. Okey, spektrum ilmu Ustazah kata kita akan sentuh pada sesi khas. Okey, dan seterusnya begitulah. Okey. Sekali lalu Ustazah nak tunjuk buku teks. Okey. Jadi mari kita pergi kepada isi penting kita pada hari ini, iaitu kepimpinan Rasulullah di Madinah. Okey, mari kita tengok. Ustazah alihkan. Okey Okey, anak-anak tengok di sini. Okey, Ustazah tunjuk. Tulisan yang ni untuk nota yang mana? Yang ini. Okey. Okey, dengar Ustazah baca ya. Pemerintahan kerajaan Islam yang pertama di dunia bermula di Madinah. Rasulullah SAW telah membina asas negara Islam Madinah dengan kuat, iaitu dengan cara membina masjid, mempersaudarakan muhajirin dan ansar, menggubal piagam Madinah, membina pusat perniagaan. Okey, ini isi penting kita. Asas negara Islam yang kuat. Pertama sekali apa yang Nabi buat bila tiba di Madinah? Nabi membina masjid. Membina masjid. Kemudian mempersaudarakan muhajirin dan ansar. Mempersaudarakan muhajirin dan ansar. Ya, apa yang Nabi buat selepas membina masjid? Mempersaudarakan muhajirin dan ansar. Kemudian, step yang ketiga, semasa Nabi membina negara Madinah, Nabi menggubal piagam Madinah. Menggubal piagam Madinah. Ada di sini ya, menggubal piagam Madinah. Kemudian, membina pusat perniagaan. Ada di sini juga. Ustazah dah letak nota. Jadi, betul tak kelas? Pelajar yang tak mahir bahasa Jawi, dia boleh ikut. Okey? Okey, seterusnya kita pergi kepada isi yang seterusnya. Kepimpinan baginda yang hebat ini dapat dilihat dari aspek ibadah, kemasyarakatan, politik dan ketenteraan. Okey, notanya di sebelah sini. Okey. Okey, di sini. Perhatikan ya anak-anak, di sini. Okey, asas kepimpinan baginda dalam bidang ibadah, kemasyarakatan, politik, ketenteraan. Di sini pun ada ketenteraan. Okey, jadi boleh tengokkan kelas. Okey, step pertama tadi apa? Membina masjid. Jadi membina masjid aspek ibadah. Ya, step yang kedua tadi Nabi buat apa? Mempersaudarakan muhajirin dan ansar. Ia adalah aspek kemasyarakatan. Kemudian seterusnya step yang ketiga Nabi menggubal piagam Madinah. Okey, menggubal piagam Madinah ialah aspek politik. Dan seterusnya membina pusat perniagaan adalah untuk perekonomian, ya, untuk aktiviti ekonomi masyarakat berjalan dengan rancak dan boleh membina ketenteraan, ya. Dalam pada membina tentera yang hebat, kita memerlukan dana yang banyak. Jadi, jika ekonomi negara rancak, persediaan ketenteraan boleh dibuat dengan lebih baik. Okey, jadi di sini Ustazah harap kamu nampak bagaimana Rasulullah memulakan institusi negara Madinah, apakah step-step yang Nabi ambil dan apakah aspek-aspek setiap step. Ya, contoh tadi mempersaudarakan muhajirin dan ansar adalah aspek kemasyarakatan, kan? Lagi menggubal piagam Madinah contoh ialah aspek politik. Itu contoh kenal step Nabi dan tahu apakah aspek kepimpinan yang Nabi gunakan dalam step tersebut. Okey, jadi kita pergi kepada tajuk yang seterusnya. Kita nak sentuh satu persatu
aspek kehebatan Rasulullah dalam kepimpinan baginda. Apa maksud Ustazah? Maksudnya, kita akan telusuri satu demi satu apakah bukti kehebatan kepimpinan Rasulullah dari sudut ibadah. Apakah bukti kehebatan kepimpinan Rasulullah dari sudut kemasyarakatan, politik dan ketenteraan. Jadi kita nak tengok satu persatu ni. Ya. Okey, apa pun dalam video kali ini Ustazah akan terangkan ibadah dan kemasyarakatan sahaja. Untuk politik dan ketenteraan kita akan sentuh pada sesi lain. Okey, seterusnya mari kita tengok, kita nak pergi kepada kepimpinan Rasulullah yang hebat dari sudut ibadah. Okey, ni isi penting dia. Kehebatan kepimpinan Rasulullah pada ibadah. Ibadah. Okey, di sini Ustazah dah buat ya. Kehebatan kepimpinan Rasulullah dari sudut ibadah. Okey, mari kita baca jawi. Okey, Ustazah harap kamu boleh follow Ustazah ni Bila masa lagi kita nak pandang tulisan jawi kan? Masa baca buku teks sahaja. Jadi follow Ustazah rapat-rapat. Kita baca tulisan jawi hari ni. Okey. Ustazah mulakan ya. Asas dakwah Rasulullah SAW ialah usaha menyeru manusia supaya menyembah Allah yang Esa. So dari sudut ibadah, asas pertama yang patut kita senmai dalam hati kita, dalam iman kita ialah menyembah Allah semata-mata tanpa mempersekutukannya dengan yang lain. Itu yang Nabi ajar dalam 23 tahun proses baginda berdakwah kepada umat Islam. Sebelum baginda wafat, baginda menekankan tentang mengesakan Allah, tidak mensyirikkan Allah. Okey, jadi apakah langkah-langkah yang Nabi buat? Nabi memulakan dengan menjadi imam pada setiap solat fardu, kecuali ketika baginda sakit. Okey, inilah kepimpinan baginda dari sudut ibadah. Baginda menjadi imam tanpa gagal. Kemudian, Rasulullah menjadikan masjid sebagai syiar Islam, tempat tumpuan masyarakat untuk beribadah, menuntut ilmu dan menyelesaikan semua masalah. Okey, seterusnya, Rasulullah mengutamakan solat fardu kerana hubungan akidahnya yang rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Keempat, Rasulullah SAW istiqamah menunaikan solat sunat dan qiyamul lail di rumah sebagai tanda syukur kepada Allah. Yang kelima, kesempurnaan akidah dan ibadah Rasulullah adalah kerana kesempurnaan akhlak Rasulullah yang mengamalkan perintah Allah. Okey, Ustazah siapkan nota Rumi di sini. Jom kita tengok. Ustazah ada juga bagi ringkasan. Okey, di sini nota kita Okey, mari kita tengok kehebatan kepimpinan Rasulullah dari sudut ibadah. Okey, mula-mula apakah kehebatan Rasulullah yang pertama? Menjadi imam solat fardu. Tanpa gagal kecuali baginda sakit. Sepanjang hidup baginda, baginda mengimamkan solat. Okey, baginda mengimamkan solat tanpa gagal kecuali hanya ketika baginda gering. Ya, bila gering, Nabi tak boleh menjadi imam. Okey, seterusnya kehebatan kepimpinan Rasulullah dari sudut ibadah yang kedua, menjadikan masjid sebagai pusat tumpuan masyarakat. Okey, dari segi apa? Okey, baginda menjadikan masjid sebagai pusat tumpuan. Dari segi beribadah sudah tentu dan menjadi pusat institusi ilmu. Dulu-dulu zaman Rasulullah SAW membuka Madinah, anak-anak remaja kena pergi sekolah. Tapi sekolahnya di mana? Di masjid. Begitu keadaan di Madinah Jadi menimba ilmu pun pergi masjid. Kemudian apa lagi? Dan menyelesaikan semua masalah lain. Pernah dengar tak hadis tentang seorang sahabiah, sahabat perempuan Nabi yang mengadu tentang suaminya yang kedekut. Pernah seorang sahabiah jumpa Nabi di masjid dan bertanya tentang adakah boleh kalau dia ambil duit dalam poket suami dia sebab suami dia kedekut sangat.
Ha, ada seorang sahabiah tu tanya sendiri dengan Rasulullah di dalam masjid. Nampak tak? Maksudnya urusan rumah tangga pun masyarakat tanyakan pada Nabi di masjid dan sangat dikenali dan sangat diketahui pada waktu itu. Kalau nak cari Rasulullah, carilah di masjid. InsyaAllah jumpa. Begitulah Sebab tu Nabi menjadikan masjid sebagai pusat tumpuan supaya hati umat Islam terikat dengan masjid. Okey, kemudian yang ketiga, kehebatan Rasulullah ialah mengutamakan solat fardu. Okey Okey, kenapa Nabi mengutamakan solat fardu? Kerana solat fardu adalah asas kepada hubungan akidah. Okey? Tidak ada solat fardu, kita tidak ada hubungan akidah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita tidak ada hubungan dengan Allah, kita lost contact. Ya, macam kita lost contact dengan kawan lama. Macam mana kalau kita lost contact dengan Allah? Seolah-olah ruang percakapan kita dengan Allah vacuum. Tak ada udara, kita bercakap tapi tak sampai. Allah dengar tapi kita tak solat. Jadi macam mana kedudukan pengaduan kita kalau kita tak solat? Dia seolah-olah duduk dalam ruang vacuum. Tak ada udara dan tidak kedengaran. Ya, walaupun Allah Maha mendengar. Okey, seterusnya yang keempat, Rasulullah tidak pernah meninggalkan solat sunat dan qiyamul lail sama sekali sepanjang kehidupan baginda. Ya, selain daripada solat fardu, Rasulullah tak pernah tinggalkan solat sunat. Solat sunat qabliyah dan ba'diyah iaitu solat sunat rawatib. Solat sunat sebelum subuh, solat sunat sebelum zuhur selepas zuhur, solat sunat sebelum asar, solat sunat sebelum dan selepas maghrib dan solat sunat sebelum dan selepas isyak. Itu adalah solat yang tidak pernah Nabi tinggalkan sepanjang hidup. Dan juga qiyamul lail. Qiyamul lail ni apa kelas? Qiyamul lail ialah menghidupkan malam dengan amal ibadah. Ya, syarat qiyamul lail ialah solat sunat tahajud. Yang Nabi tak pernah tinggal sepanjang kehidupan baginda. Baginda tidak pernah tinggal solat sunat tahajud. Dan solat sunat ini qiyamul lail ini Nabi laksanakan di rumah. Okey? Apa lagi kehebatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sudut ibadah? Kesempurnaan akhlak. Okey. Jadi di sini kita nak faham, datang dari mana kesempurnaan akhlak Rasulullah ni? Datang hasil daripada ketaatan baginda terhadap ibadah. Ya. Apa saja Allah Subhanahu Wa Taala perintah Nabi buat, Nabi tak pernah langgar. Jadi, hasil daripada ketaatan baginda terhadap Allah, baginda memiliki kesempurnaan akhlak. Kesempurnaan akhlak inilah yang membawa kepada kesempurnaan akidah dan kesempurnaan ibadah. Maaf di sini betulkan sikit nanti ya. Ibadah, okey? Okey. Seterusnya, kita dah tahu kehebatan Rasulullah dari sudut ibadah iaitu menjadi imam salat fardu tanpa gagal, mempusatkan tumpuan masyarakat kepada masjid, mengutamakan solat fardu, tidak pernah meninggalkan solat sunat dan qiyam dan juga memiliki akhlak yang sempurna. Itulah kehebatan kepimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, seterusnya mari kita tengok kepimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sudut kemasyarakatan. Okey ya, kemasyarakatan. Okey. Okey, kemasyarakatan. Mari kita tengok kehebatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sudut masyarakat ataupun kita panggil masalah sosial. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita teruskan. Kehebatan kepimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berjaya menjadikan masyarakat Madinah hidup harmoni, saling membantu dan bersatu mempertahankan negara Madinah. Okey, jadi apa yang Rasulullah buat? Rasulullah satukan semua masyarakat Madinah dan mencetuskan rasa kepunyaan kepada negara iaitu semangat wataniyah. Apa itu semangat wataniyah? Semangat cintakan negara. Itu yang Rasulullah buat kepada masyarakat Madinah. Apapun sebelum Nabi memerintah, Nabi melaksanakan pentadbiran, Nabi memastikan masyarakatnya bersatu padu dan ada perasaan cintakan negara. Okey. Kemudian terbentuknya sebuah masyarakat Madinah yang baharu, gabungan daripada Ansar, Muhajirin dan Yahudi. Okey, yang ini kamu kena faham masyarakat bangsa yang membentuk masyarakat
majmuk di Madinah ialah Ansar, Muhajirin dan Yahudi. Okey, kejayaan pentadbiran Rasulullah dari sudut masyarakat dapat dilihat melalui usaha baginda daripada persaudaraan sesama Islam dan jaminan keselamatan kaum bukan musyrikin. Okey, boleh tengok nota. Okey, mari kita tengok. Okey, kehebatan kepimpinan Rasulullah dari sudut sosial ataupun kemasyarakatan. Pertama, Rasulullah membina masyarakat Madinah yang harmoni, saling membantu dan bersatu. Kemudian, masyarakat Madinah terbentuk daripada gabungan kaum Ansar, Muhajirin dan Yahudi. Ya. Jadi bukan orang Arab, bukan orang Islam semata yang duduk dalam Madinah tu ya masa pentadbiran Nabi tu. Ada orang Kristian, ada orang Yahudi, ya, dan ada orang Islam. Jadi ada banyak agama masa tu. Sebab tu Madinah didirikan daripada gabungan masyarakat majmuk, bukan satu kaum. Jadi ini menjadi bukti masyarakat majmuk boleh bersatu padu kalau ditadbir dengan betul. Ya. Okey, kemudian usaha baginda dalam memantapkan perpaduan masyarakat terbahagi kepada dua cara. Macam Ustazah cakap tadi. Cara yang pertama apa? Persaudaraan sesama Islam. Okey, apa yang Nabi buat? Macam mana Nabi saudarakan sesama Islam? Nabi mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar. Okey, dalam ikatan Islam. Apa maksud ikatan Islam? Ukhuwah Islamiyah. Ya, iaitu kau dan aku saudara kerana Allah. Ya, kau dan aku bertemu dan berpisah kerana Allah. Atas dasar tauhid, atas dasar kita sama akidah, ataupun atas dasar kita sama seiman, maka kita adalah saudara. Begitulah Rasulullah mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar. Rasulullah memberi penerangan yang jelas tentang apabila persamaan akidah kita sama, maka kita saudara. Apabila kita seiman, maka kita saudara. Itu yang Nabi lakukan kepada Muhajirin dan Ansar. Sehingga kan setiap orang Ansar mengambil seorang Muhajirin sebagai saudara. So ayat ringkas dia, orang Ansar akan ada seorang adik baru dari Muhajirin. Macam tu. Ansar ni apa kelas? Ansar ialah penduduk asal Madinah. Ya, kenapa digelar Ansar? Sebab penolong, pembantu. Ya, umum kita ketahui bila proses peristiwa hijrah, penduduk Madinah yang membantu penduduk Mekah. Jadi, penduduk Madinah yang membantu ni dipanggil Ansar. Kemudian penduduk Mekah yang berhijrah ke Madinah dipanggil Muhajirin. Okey? Muhajirin, orang-orang yang berhijrah. So, penduduk Mekah yang berhijrah ke Madinah dipanggil Muhajirin. Maka, penduduk Madinah akan dapat seorang adik baru dari Mekah. Hasil daripada persaudaraan sama akidah yang Rasulullah ajar tadi. Okey? Jadi, mereka akan jadi saudara baru kepada orang Muhajirin. Ya, orang Muhajirin masa tu dah lost, hilang negara, hilang harta, hilang pakaian dan tempat tinggal. Maka orang Ansar datang membantu. Ya, jadi orang Ansar ni sudah mengikat janji setia untuk menjadi saudara baru kepada Muhajirin dan menjadi pembantu yang setia. Okey, dan juga orang Ansar memberikan pelbagai bantuan termasuk tempat tinggal dan harta. Tempat tinggal dan harta tu termasuklah isteri. Ya, yang ada isteri lebih tu dia akan offer. Ya, dia akan offer kepada saudara baru dia, kalau nak isteri, nak tak isteri saya rela ceraikan isteri saya untuk dikahwini oleh anda. Kerana saya ingin membantu anda membina hidup baru. Begitulah tahapnya persaudaraan yang Nabi ajar kepada Ansar dan Muhajirin. Yang kita tak pernah jumpa dalam mana-mana sejarah di dunia. Hanya wujud pada pembinaan negara Islam Madinah. Ya, persaudaraan seperti ini hanya wujud
semasa Nabi membina negara Madinah. Selepas itu kita tak jumpa lagi pada mana-mana sejarah. Okey, kemudian cara Nabi yang kedua, ya, untuk memimpin masyarakat yang baik ialah Nabi menjamin keselamatan kaum bukan Islam. Macam mana Nabi buat? Nabi membuat perjanjian. Ada typing error sini nanti betulkan. Membuat perjanjian dengan kaum Yahudi dan musyrikin Madinah. Ya, apa maksud musyrikin Madinah ni? Sebabnya penduduk Madinah bukan semuanya umat Islam. Ada yang menyembah selain Allah. Ya. Jadi masyarakat Madinah yang menyembah selain Allah tu dipanggil musyrikin. Ya, orang-orang yang syirik. Ya. Okey, jadi apa Nabi buat? Nabi membuat perjanjian dengan kaum Yahudi. Perjanjian apa? Perjanjian untuk sama-sama menjaga keselamatan dan pertahanan Madinah. Ya. Jadi sebenarnya Yahudi dengan musyrikin Madinah ni terikat dengan perjanjian pada Piagam Madinah, iaitu mempertahankan negara. Jika mana-mana pihak mencabul perjanjian mempertahankan negara ni, bermaksud mereka terkeluar dari menjadi hak mereka sebagai warga negara dibatalkan. Itu yang diceritakan macam mana kisah Yahudi dihalau dari Madinah. Kenapa Yahudi dihalau dari Madinah oleh Rasulullah? Kerana orang Yahudi telah melakukan pakatan dengan musyrikin Mekah untuk menyerang tentera Islam Madinah. Di situlah peristiwa di mana orang Yahudi telah mencabul Piagam Madinah dan akhirnya dihalau keluar dari Madinah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, itu kisah lain lah. Jadi, dalam Piagam Madinah ni sebenarnya hak kemasyarakatan dan kebajikan orang bukan Islam dijaga dengan rapi dan tidak diceroboh. Hak macam mana yang kita cakap? Hak beribadah, hak menyembah Tuhan mereka sendiri, hak memiliki harta, hak berniaga, hak berkeluarga tidak diganggu sama sekali oleh pentadbiran Islam. Ya, tapi jika mereka mencabul perjanjian dengan Nabi, ya, mencabul perjanjian untuk mempertahankan negara dan membuat perjanjian dengan pihak musuh untuk menyerang negara pula, maka hak warga negara mereka dicabut. Itu yang Nabi buat untuk mengukuhkan kesepaduan sosial masyarakat Madinah. Okey kelas, Ustazah rasa cukup sampai situ dulu penerangan Ustazah pada hari ini. Jangan lupa selepas ini kita akan ada sesi penerangan kepada kehebatan kepimpinan Rasulullah dari sudut aspek yang lain, ya, iaitu aspek politik dan ketenteraan pula, ya. Okey, saya harap kamu tak hilang dari radar nanti, ya. Ya, kita hari ini kita dah sentuh ibadah dan kemasyarakatan. Kelas akan datang kita akan sentuh politik dan ketenteraan. Okey, sekian dulu daripada Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.